Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Tertib puasa 175. Tertib puasa muka surat 175. Kata musannif kita, bismillahirrahmanirrahim. Tertib puasa. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib. Tidak sempurna puasa itu tanpa tata tertib. Ya, peraturan, undang-undang, ya, kena ikut undang-undang dan peraturannya. Ya, sembahyang juga ada tertibnya, wudu ada tertibnya. Ya, semua ibadat dia ada tertibnya, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. Yang patut buat hendaklah dilakukan, diamalkan, yang tak patut kita buat hendaklah kita tinggalkan. Itu tata tertib puasa, peraturan, ya, ataupun cara nak mendapat, memperoleh puasa yang diterima oleh Allah, tinggi markahnya. Sebab itu katanya setiap orang yang berpuasa hendaklah mempunyai tata tertib. Ya, kalau tidak puasanya tidak sempurna. Tak ada tata tertib, maka puasanya itu tidak sempurna, tidak lengkap, ya. Ada kecacatan ataupun kekurangan. Di antara tertibnya yang terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta, mencaci orang, mencampuri urusan orang lain, ya, mengekang mata, ya, mengekang mata dan telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal, yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Ya, itu yang lain lagi, banyak lagi tuan-tuan. Jadi seorang puasa bukanlah artinya menahan dirinya daripada makan dan minum sahaja, tapi arti puasa itu menahan segala-galanya tuan-tuan, ya. Menahan segala-galanya. Makan minum itu terutama. Yang lain-lain yang menahan daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Ya. Itu sekurang-kurangnya kena jaga diri kita. Apalagi kalau menjaga, mengawasi diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasanya. Kena jaga elok-elok. Jangan sampai kurang memperoleh pahala puasa itu, ataupun tidak dinilai, tidak dikira, ya, tidak mendapat pahala daripada puasa yang dilakukan. Ini malanglah. Ya, ada hadisnya, nanti kita akan baca hadisnya itu. Banyak orang puasa tapi dia tak dapat apa-apa. Yang dia dapat letih, penat, lelah, lesu, lapar dan dahaga sahaja. Ini, ya,
Ada orang yang puasanya dia tak dapat apa-apa, yang dapat letih sahaja, penat, lelah, lesu dan sebagainya. Ya, hendaklah menjaga memelihara lidah supaya tidak berdusta, tidak bercakap yang bukan-bukan, yang tidak benar, yang tidak hak, yang tidak sepatutnya. Apalagi kalau bercakap bohong. Kan bohong ini suatu yang ditegah, yang dilarang oleh Islam. Yang pernah Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik itu 3 sahaja. Yang pertama, bila mana dia bercakap dia berbohong, berdusta. Bila dia bercakap berdusta, berbohong. Wa iza haddasa kadzaba, bila dia berbicara, bercakap, dia berbohong. Bila diberikan amanah kepadanya, dia khianat terhadap amanah itu. Ya. Kemudian yang satu lagi, bila dia berjanji, dia mungkir janji. Ya. Jadi benda-benda ni, perkara-perkara ini terutama pada bulan Ramadan, semua orang puasa. Jadi bagi orang puasa sama sekali jangan melibat ataupun terlibat dalam perkara tersebut. Seumpama berdusta, bercakap bohong. Ya. Kemudian mencaci orang, mencampuri urusan orang lain. Mencaci, mencerca. Macam Cikgu Mustafa sebut tadi. Ya. Mencerca ataupun menyaci, menggelar dan sebagainya. Ya, gelar-gelar ni tak apa, Nabi pun ada sebut panggil orang tu, ya. Ya, dia panggil nama orang tu sebenarnya lain, tapi dipanggilnya dengan Abu Hurairah umpamanya. Ya. Jadi dipanggil dengan gelaran. Kalau orang yang digelar itu dia suka, tidak hal, tak mengapa. Kalau dia redha, no comment, dia tak marah, maka tak mengapa, walaupun dipanggil dengan bukan nama dia, gelaran sahaja. Kadang-kadang orang lebih masyhur, lebih terkenal, lebih dikenali dengan gelaran. Kalau dia redha, dia suka, tidak ada hal. Kalau panggil dengan nama yang dia sendiri pun tak gemar, itu sangat adalah merupakan perkara dosa, ya, dosa menggelar orang yang dia tidak suka. Macam tok guru saya, dia tak panggil nama saya Mei atau Ismail. Dia panggil nama saya Abu Sibak. Apa benda Abu Sibak? Awak pun tak tahu apa benda, apa artinya Abu Sibak. Rupanya bila kita ngaji-ngaji, berkawan, tanya orang Arab, dia kata, Masya Allah, inta Abu Sibak, kata. Abu Sibak maknanya bapak singa. Ya Allah, ya Tuhan, bapak singa. Ngapa entah tok guru panggil saya bapak singa? Gamaknya tengok muka saya tak ada manis gamaknya. Wallah. Hitam manis dah, tapi tak ada manisnya, tak ada pada muka tu. Wallahu alam kenapa. Tapi gelaran. Tapi saya suka. Semua orang tahu kalau Abu Sibak, semua pelajar yang sebaya dengan saya, angkatan saya, kalau tok guru panggil Abu Sibak, panggilkan Abu Sibak, dia mau tahu. Panggil Mai lah tu. Kalau dia tanya soalan-soalan masa dalam kelas umpamanya, dia tak panggil nama Abu Sibak. Rupanya Abu Sibak ni bapak singa. Allahu Akbar. Ya. Tak apa kalau dia redha. Kalau dia tak redha, dia tak suka, maka haram hukumnya dan berdosa menggelar. Ya. Taib. Kemudian lagi mencaci orang atau mencampuri urusan orang lain yang tak ada kena-mengena dengan dia. Ya, jangan kita campur, jangan kita nyebuk, ya, dengan urusan orang lain. Kecuali kalau kita diperlukan untuk bersama dengan mereka, dengan orang lain itu, maka kita kena ikut, kena bersamalah, kena campurlah. Tapi kalau kita tidak dikehendaki untuk bersama, ya, dengan mereka, maka kita tinggalkanlah, jangan menyebuklah, maksudnya dalam bahasa kita, jangan nyebuk. Gitu. Mencampuri urusan lain. Mengekang mata dan telinga. Mata jangan jadi mata keranjang. Telinga pula jangan sentiasa mendengar, mencari rahsia contohnya. Ya.
mencari rahsia dan keburukan-keburukan orang untuk dihebahkan, dicerita pula kepada orang lain. Ini semua yang ditegah. Apalagi kalau seorang yang sedang berpuasa. Kalau tak puasa pun memang benda ini ditegah. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Al-Quran, hendaklah kita tundukkan pandangan kita. Kalau kita berjalan, tuan-tuan, kita mandu kereta ke, naik motor ke, naik bersikar ke, jalan kaki ke, kita tundukkan pandangan kita. Jangan angkat pandangan itu. Semua orang nak diperhatikannya, nak dilihatnya, nak didengarnya. Tundukkan pandangan. Yang demikian boleh memelihara, menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara dosa. Bukan sahaja ketika puasa, terutama sekali ketika puasa, sebab kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi, hindari perkara-perkara tersebut. Kemudian menjaga mata dan juga telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal, yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Seterusnya, hendaklah dia menahan perutnya dari menelan makanan yang haram. Masa bila? Masa dia berbuka puasa atau semasa dia bersahur. Pastikan makanan yang kita makan itu adalah halal, dari segi hukum syaraknya. Bukan pakan ikut rasa nak beli, rasa nak makan sahaja, tidak. Kena perhatikan, sebab setiap makanan yang kita makan, dia akan menjadi darah dan juga daging. Kalau daging itu tumbuh daripada hasil makanan dan minuman yang haram, pannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Pannaru aula bih, maknanya nerakalah yang lebih utama. Kalau diri kita badan subur, gemuk, umpamanya sihat, tetap nampak macam sihat, tetapi hasil daripada perkara-perkara yang haram, yang syubhat, maka nerakalah, kata Nabi, nerakalah yang lebih utama. Dirinya itu nerakalah yang lebih utama. Berhak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Daripada menelan makanan yang haram atau yang syubhat. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, kata Nabi, wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil harami. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa telah jatuh atau telah melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka sesungguhnya waqa'a fil haram, dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Jangan melakukan atau jangan makan, jangan ngambil, jangan minum, jangan pakai suatu yang syubhat. Siapa yang telah mengambil, melakukan perkara syubhat, sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang haram. Seumpama, kata Nabi, karra'i yar'a haulal hima yushiku. Seumpama penggembala kambing yang mengembala kambingnya berhampiran, berdekatan dengan kawasan larangan. Dia menternak atau memelihara binatang ternakannya itu berhampiran dengan kawasan larangan, kawasan yang ditegah. Dia tak dapat nak pasti bahawa binatang ternakannya itu tidak masuk kawasan yang dilarang. Dia tak dapat nak pastikan. Jadi hendaklah kita berwaspada, berhati-hati. Kalau ketika kita berpuasa, kalau nak makan, nak minum, nak mengambil sesuatu untuk kita makan, minum atau pakai, pastikan ia adalah halalan thayyiba, halal dan yang baik, jangan yang haram atau yang syubhat. Terutama sekali ketika waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa,
wajib dia berusaha mencari yang halal menjadi makanan untuk berbuka puasa. Kena cari yang halal, ya. Yang subahah pun tak boleh. Setengah para salaf, orang-orang yang terdahulu, ya, yang terdahulu daripada kita, tabi'in, ya, selepas pada para sahabat, ya, jika anda berpuasa, setengah para salaf berkata, jika anda berpuasa, perhatikanlah apa bendanya yang anda berbuka. Kena fikir, kena tengok yang kita nak berbuka hari ni apa bendanya yang kita nak makan, nak minum, apa hidangannya, ya, gitu. Dan tempat siapa anda berbuka juga kena perhati juga, bukan ikut je buka puasa dekat restoran Cina contohnya. Sebab dia biasa makan kat kedai Cina contohnya, macam di lembah tu, cuba tengok di lembah tu tuan-tuan. Tapi di lembah tu Cina, restoran Cina tu kalau bulan puasa tutupnya. Dia tutup, dia tak buka. Kononnya menghormati bulan puasa. Allah. Sebab orang Melayu tak ada makan kedai dia, orang puasa. Saya ingat tahun bila ya tuan-tuan ya, yang berlaku banjir. Maknanya 3, 4 tahun, 5 tahun yang lepas mungkin, banjir besar kita di Kuala ni. Seminggu lepas saya khutbah tu, banjir besar sampai ke hampir-hampir jam tinggi tuan-tuan. Banjirnya habis semua, tutup kedai di lembah. Seminggu lepas saya khutbah menyentuh tentang sikap orang Islam makan di kedai Cina, ya, lepas tu banjir. Secara kebetulan, ya, secara kebetulan banjir. Banyak orang yang maknanya tak dapat nak meneruskan perniagaan mereka. Semua harta barang-barang perniagaan musnah. Lama tempohnya, sebulan lebih, ya. Kita tak boleh, mereka tak boleh nak berniaga, ya. Saya bukanlah mendoakan benda itu, tapi maknanya kita nak beritahu, sedarlah, cukuplah, sudahlah. Benda itu bukan hak kita. Kita tak boleh nak makan benda yang dimasak, yang diusahakan oleh orang yang bukan Islam. Tak boleh, ya. Contohnya yang popularnya di situ mi kari dia lah, bihun kari. Itulah orang Melayu suka. Yang herannya orang perempuan yang bertutup muka, tudung elok, labuh apa semua, Pak Haji pakai kopiah putih, mai mana pun tak tahu, duduk. Cina yang masaknya tu cuma adalah 2-3 orang budak-budak Melayu, anak-anak perempuan yang Cina tu ambil, yang bekerja dengan mereka. Ini semua benar-benar syubhah. Nabi kata siapa yang telah jatuh melakukan benda syubhah, waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku. Jadi tuan-tuan ya, kena hati-hati. Di mana kita berbuka puasa juga kena ambil kira. Dengan siapa kita berbuka puasa juga kena ambil kira. Kena tengok orang, siapa pula tukang masak, kena tengok juga. Allahu Akbar. Tukang masak pun jenis tak semayang. La ilaha illallah. Ya. Kena tengok. Bukan itu bukan maknanya, jangan kita anggap itu suatu perkara yang remeh, yang kecil, yang tak ambil kisah oleh Allah Ta'ala. Tak, Allah akan ambil tahu benda itu, perkara-perkara seperti itu. Jadi kita kena ambil kira siapa yang masak, dengan siapa kita makan, di mana kita makan, apa benda kita makan, juga minum, ya, semua diambil kira, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena hati-hatilah. Yang mampu kita berhati-hati, ya. Di tempat siapa anda berbuka, hal ini menganjurkan kita supaya berjaga-jaga dan mengambil berat terhadap makanan, ya. Makanan buka kita, permakanan ketika berbuka.
Seterusnya, setiap orang yang berpuasa itu harus memelihara semua anggotanya daripada berbuat dosa, buat salah, buat maksiat. Ya, semua anggotanya, jaga, pelihara anggotanya itu daripada berbuat dosa. Ya, dalam kita berjaga-jaga, berhati-hati, jatuh juga dalam perkara dosa. Macam mana tu? Kita ada hati-hati dah, berawas ya daripada melakukan dosa. Tiba-tiba terkena juga, jatuh juga dalam perkara dosa itu. Mudah aja, istighfar lah. Istighfar. Allah itu pengasih, pemaaf, pengampun, bukan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat yang tukang catat, yang tukang catat amalan kita harian ni, yang bila kita buat kebajikan, ada malaikat yang menulis kebajikan yang kita buat tadi. Bila kita buat kejahatan, perkara dosa, ada malaikat yang tukang tulis kejahatan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur ataupun beritahu kepada malaikat yang menulis kejahatan. Bila orang tu buat jahat, malaikat yang tukang tulis amalan kejahatan yang kita lakukan tu, dia segera nak tulis. Allah Ta'ala beritahu, jangan tulis lagi. Kamu jangan tulis lagi. Mana nak tahu nanti setelah dia melakukan kejahatan atau perkara dosa, dia balik ke rumah, dia sedar, dia koreksi pada dirinya kesalahannya itu, maka dia bertaubat, dia kembali kepada aku, ataupun dia beristighfar kepada aku. Maka ya, sebab itu jangan kamu tulis lagi, tunggu dia, tunggu sekian masa. Kalau dia tak ada istighfar, mohon ampun dan maaf, ya, bertaubat, maka barulah tulis, bukan terus tulis. Yang satu lagi malaikat ni menulis kebajikan yang kita lakukan. Yang ni tak apa, Allah Ta'ala suruh tulis. Walaupun dia tak buat lagi kebajikan, kita tak buat lagi kebajikan, tapi dalam hati kita sudah ada niat untuk melakukan kebajikan tadi, ya, perkara yang mendatangkan pahala. Kita dah niat dah, tapi belum kita melakukannya. Allah Ta'ala kata tak apa, buat, tulis niatnya yang baik itu, tulis, ya, sehingga dia melakukannya. Kalau dia dah niat, sudah niat itu pun sudah Allah Ta'ala suruh tulis. Sementara kejahatan, Allah Ta'ala kata nanti dulu, beri tangguh dulu, kut nanti dia beristighfar ataupun dia mohon ampun kepada aku. Gitu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi, niyatul mu'min, kata Nabi, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu khairun, lebih baik daripada amalnya, daripada realitinya. Padahal kita niat dia baru. Sebab niat ni kita dengan Allah saja yang tahu, orang tak tahu. Sebab niat dalam hati, perkara rahsia, Allah tahu dan kita pun tahu. Ya. Adapun kalau niat tadi sudah kita amalkan, lakukan, ya, menjadi realiti, kenyataan, kita buat apa yang kita niatkan itu. Kadang-kadang amalan yang kita lakukan itu kadang-kadang sudah bercampur dengan riya, ya, sifat sum'ah contohnya, takbur dan sebagainya. Jadi sebab itu kata Nabi, niyatul mu'min, niat seorang mukmin sebenarnya lebih baik daripada dengan apa realitinya yang dia lakukan. Niat itu dilakukannya, diamalkannya. Niat tadi lebih baik daripada dia melakukan. Sebab kalau kita melakukan sesuatu amal, kadang-kadang bercampur dengan riak, bermegah, sombong, takbur dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Jadi banyakkan niat. Macam kita nak datang ke masjid ni, tuan-tuan, kita dah pasang niat dah. Yang datang seorang dengan cara seorang, yang datang berdua, yang datang bertiga dengan cara masing-masing lah. Niat kita daripada rumah tadi nak turun, nak pergi ke masjid, nak sembahyang berjamaah, nak mendengar kuliah, lagi nak iktikaf di masjid ini dan sebagainya.
2, 3, 4 niat kita mesti pasang. Jangan satu niat sahaja. Jangan niat nak sembahyang berjamaah sahaja. Pasang niat daripada rumah. Niat itu sudah dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan jangan takut, banyak orang nak pergi haji. Orang nak pergi haji sekarang ni dia kena ikut dia punya, ikut term dia, ikut giliran dia. Tunggu punya tunggu, belum lagi, lambat. Rupanya tahun 2030. Lambat lagi lah, 10 tahun lagi. Tapi kita ada niat dah. Duit dah cukup, cuma nak tunggu gilir sahaja. Ya. Kita niat awal-awal tuan-tuan, insya-Allah. Jika tak sampai hajat kita, kita pergi dahulu, pahala itu sudah ada. Dia bertolak daripada pahala. Ya, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Kita niat saja nak pergi haji ke, nak pergi umrah saja. Andainya tidak sampai hajat itu sebab-sebab tertentu, maka pahala sudah kita perolehi. Ya, tuan-tuan. Kita datang ke masjid ni pasanglah 3, 4, 5 niat macam-macam. Nak jumpa kawan-kawan, ya. Nak bercakap baik, nak mendoakan kawan yang lain dan sebagainya. Itu semua bertolak daripada niat, ya, yang baik, yang ikhlas. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Harus memelihara semua anggotanya daripada berbuat dosa dan menjauhkan diri segala urusan yang tidak mengenainya. Dengan itu barulah sempurna dan bersih puasanya. Betapa banyak orang yang berpuasa berpenat lelah disebabkan lapar dan dahaga, kemudian dia membiarkan anggotanya terjerumus ke dalam maksiat. Itu bukan puasa namanya. Ya, kalau dalam bulan puasa dia terjerumus dalam perkara-perkara maksiat, dia membiarkan terjerumus dalam perkara-perkara maksiat, ya, maka sia-sialah puasanya itu. Yang dia dapat hanyalah lapar, penat, lapar dan dahaga, kemudian penat dan lelah. Kemudian dia hendaklah membiarkan anggotanya, kemudian dia membiarkan anggotanya terjerumus ke dalam maksiat. Sebab itu rosaklah, dengan sebab itu rosaklah puasanya dan sia-sialah, ya, penat lelahnya puasa itu. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang berpuasa tidak mendapat sesuatu daripada puasanya selain lapar dan dahaga sahaja. Sebab dia tak jaga, dia tak awasi anggota-anggotanya, ya, sentiasa sahaja terjerumus dalam perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara dosa, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, mulutnya, matanya, telinganya, kaki tangannya kena jaga semua sekali. Itu baru puasa. Kemudian meninggalkan maksiat itu menjadi wajib buat selama-lamanya ke atas orang yang berpuasa. Dan orang yang tidak berpuasa pun wajib dia meninggalkan maksiat. Bukan kata orang yang puasa saja mesti ataupun wajib meninggalkan maksiat atau perkara dosa. Hatta orang yang tidak berpuasa pun wajib juga dia meninggalkan maksiat. Ya. Ya. Terutama kalau kita sedang beribadat, orang yang sedang berpuasa, lebih-lebih lagi lah. Hanya terhadap orang yang berpuasa lebih wajib memelihara diri, kerana kepadanya sangat dituntut dan
dikuatkan tuntutan untuk memelihara diri daripada terjatuh perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang haram, lebih lagi. Walhal sebenarnya yang tak puasa pun begitulah juga. Tapi kalau berpuasa, lebih dikehendaki dia mengawasi, menjaga dirinya itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam sebuah hadis, as-sawmu junnatun fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Maksudnya, puasa itu adalah pendinding. Junnatun, dinding, pendinding. Puasa itu adalah pendinding. Maka apabila seseorang kamu menempuh hari puasanya, hendaklah ia tidak bercakap kotor. Ini sama je, lagi bulan puasa tuan-tuan, lagi banyak labunnya, lagi banyak ceritanya. Ya. Lagi banyak kisahnya. Macam tak puasa je. Ya. Kena diam. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, fakir. Ya. Fakir qabla an taqul. Kita kena fikir banyak kali tuan-tuan ya. Fikir berulang-ulang kali sesuatu yang kita nak cakap tu, sikit ke kita nak cakap, banyak perkataan ke yang kita nak cakap tu, kena fikir banyak-banyak. Jika layak kita bercakap, patut kita cakaplah. Kalau tak patut sangat, tak mustahak sangat kita nak cakap, tak payah cakap. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan man kana yu'minu billah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik sahaja. Kalau tak ada isu, tak ada kata-kata yang baik yang kita nak ucapkan, maka Nabi suruh diam sahaja. Lebih baik diam, jangan berbicara. Ya. Saya tak nak umumkan, cuma saya nak sebut jelah di kalangan kita ni banyak orang yang rupa itu. Ni yang hadir di sini tuan-tuan. Saya tak nak sebut nama lah. Ya. Dia datang ke masjid tu, dia tak berbicara, tak berkata satu perkataan. Dia datang ke masjid, dia bawa Al-Quran, dia bawa sejadah, dia bawa rehal. Sebelum masuk waktu, dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran. Ada tak tuan-tuan di sini? Ada. Saya kata saya tak nak sebut nama. Orang yang macam ni tuan-tuan dalam sentiasa dalam rinduan saya. Saya rindu, saya kasih, saya sayang, saya suka dengan orang rupa ini. Dan orang yang demikian selalu saya bawa dalam majlis. Bukan bawa, maksudnya cerita dirinya itu, keadaannya, amalannya itu, selalu saya ceritakan dalam majlis ilmu yang seumpama ini. Masya Allah. Dia tak bercakap. Tapi kalau kita bercakap, nak tanya sesuatu dengan dia, dia mau, dia layan. Tapi saja-saja dia nak bercakap, ngomong, ngomel-ngomel, tak ada. Tak ada ngomong, ngomel, tak ada. Yang sia-sia tak ada. Masya Allah. Saya nampak kalau macam inilah orang macam ni, tak ada balasan yang lain melainkan syurga. Ya. Sebab tu Nabi kata kena jaga lidah, kena jaga mulut. Mulut ni tuan-tuan, sebab mulut negara, antara negara yang satu dengan negara yang lain boleh berlaku peperangan, permusuhan. Jangan main-main.
Jangan bercakap yang kotor, yang tak elok. Macam kita dengar di parlimen, mereka berbahas perkara yang tak selayaknya diucapkan. Kita ingat yang berhormat tu orang cerdik. Rupanya, ya Allah, buruk, cakap buruk. Tak tahulah nak cakap. Apa itu cakap pula? Macam tadika, lebih pada tadika lagi pun. Dulu kita tak tahu, kita tak nampak macam mana mereka berbahas di parlimen. Ya Allah, tak nak lah teman, tak nak. Tapi tak nak pun kita nak tengok juga high demo tu. Rupanya dahsyat. Kata-kata tak sepatut. Saya malu dengan Sahibus Samahah, bekas mufti wilayah, Dr. Zulkifli Al-Bakri itu kan. Dia orang alim, dia orang zuhud, dia orang tawaduk kan. Melihat situasi itu, tapi bukan semualah. Ada orang-orangnya itu. Ya. Kalaupun apa yang kita nak sampai, apa yang kita nak ucapkan suatu yang benar, kita keluarkan lafaz perkataan-perkataan yang tidak menyinggung, yang tidak menyakiti, yang tidak menimbulkan permusuhan dan sebagainya, tuan-tuan ya. Begitu sebaiknya. Nabi banyak kali dalam hadisnya memberi amaran orang yang tak jaga mulut. Ya, pepatah Melayu juga banyak. Apa pepatah Melayu, saudara? Kerana mulut apa habiskan pantun tu? Peribahasanya? Tak ingat, tak apa. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Gitu. Kena jaga. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi Nabi kata apa? Ya. Puasa itu adalah pendinding. Maka apabila seorang kamu menempuh hari puasanya, hendaklah ia tiada bercakap kotor, tiada berlaku jahat, dan tiada menjahili suatu kaum, memperbodohkan suatu kaum. Jika orang mencercanya atau mengajak berkelahi, hendaklah dia mengatakan, ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lepas, kalau kamu hendak juga, tunggu lepas puasa sekarang. Sekarang aku tengah puasa. Kalau ada orang ngajak bergusti, bertumbuk, berkelahi bahasanya, ya, bukan kita tak boleh nak beli. Berapa hang nak jual, aku sanggup beli. Tapi bukan masa aku puasa. Tunggu lepas puasa, lepas raya sekarang, jumpa aku. Ndak sangat. Gitu. Tapi kalau sedang berpuasa, jawablah kepadanya. Kalau ada orang nak bergaduh, bertengkar dan sebagainya, kabur kat dia, aku puasa hari ni. Ya, sedang puasa. Tak layak aku nak bertengkar. Wallahu alam. Bilal, sila. Ataupun saya berhentikan dulu setakat ini, kita tangguhkan, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Hadis yang saya bacakan tadi. Ya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita baca, mudah-mudahan kita beroleh keberkatan, keredaan, keampunan, pahala yang banyak insya-Allah. Wallahu taala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.